Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nama saya Nurlisna Liza binti Muhammad Zaini, Matrix 23 BE 02200. Nama saya Nurlis Sasabil binti Zaimin, nombor mesej 23BE 02203. Baiklah, nama saya Nur Afrina Zahira binti Bahrain, nombor matrik 23BE 02227. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wana Ashifah binti Wassalam dengan nombor matrik 23BE 02201. Okey, nama saya Nurin Hafiyah Aiman binti Japaruddin, nombor matrix 23BE 02258. Yang dihormati Dr. Ma'ad bin Ahmad selaku pensyarah fiqh ibadat dan munakahat. Hari ini kami akan membincangkan tentang ibadah kurban dan akikah di luar negara. Yusna, ulang apa kita tahu apa definisi korban dan definisi akikah? Boleh Nurin. Definisi kurban ni dia bermaksud mengorbankan haiwan atau menyembelih haiwan pada 11 dan 10 Zulhijjah. Kalau akikah pula dia bermaksud melaksanakan majlis untuk bayi yang baru lahir dan disempurnakan oleh haiwan ternakan. Nurin tahu tak apa perbezaan antara kurban dengan akikah? Perbezaan korban ia hanya melakukan setahun sekali dalam bulan Hijrah, dan ia juga dilakukan pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah pada Hari Raya Aidiladha. Dan yang terakhir, lagi korban ni kita bagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Untuk akikah pula, ianya tuntutan ibadah hanya sekali saja sepanjang hayat. Okey, untuk yang kedua, akikah ni boleh buat pada masa yang sesuai. Tak kisahlah bulan hari raya ke apa-apa ke. Pasal yang ketiga, daging boleh membagikan kepada fakir miskin, juga pada orang kaya, tetapi dalam keadaan yang telah dimasak. Dimasak. Faham? Nurin, saya ada tahu kawan dekat luar negara. Nak tak kalau kita tanya dia orang macam mana cara pelaksanaan kurban dan akikah dekat luar negara? Boleh? Boleh. Assalamualaikum Afina. Waalaikumsalam Isna. Afina, boleh tak saya nak tanya awak sesuatu? Boleh. Memandangkan awak dekat luar negara sekarang, boleh tak awak terangkan cara pelaksanaan kurban dan akikah di luar negara? Boleh Isna, nanti saya akan terangkan. Pelaksanaan korban dan akikah di luar negara biasanya mengikuti prinsip-prinsip yang sama dengan pelaksanaan di dalam negara, tetapi dapat melibatkan beberapa pertimbangan tambahan kerana perbezaan dalam regulasi, praktik lokal dan ketersediaan sumber daya. Terdapat beberapa cara pelaksanaan korban dan akikah di luar negara. Antaranya ialah yang pertama, penyediaan haiwan. Kita perlu pastikan yang kita memahami keperluan dan regulasi tempat berkaitan dengan penyediaan haiwan untuk korban dan akikah. Sesetengah negara mungkin mempunyai peraturan yang ketat berkaitan dengan pemotongan haiwan dan sumber haiwan yang halal. Cara pelaksanaan yang kedua ialah pemotongan haiwan. Kita perlu cari tempat pemotongan yang halal dan memenuhi standard kebersihan dan keselamatan makanan. Hal ini boleh menjadikan rumah pemotongan haiwan yang sah atau penjual haiwan yang mematuhi prinsip syariah. Cara yang ketiga ialah penerimaan dan pengedaran daging. Kita perlu pastikan daging yang diperoleh dari korban dan akikah itu disalurkan mengikut peraturan yang berlaku di negara tersebut. Ada negara yang mempunyai syarat khusus berkaitan dengan pengedaran daging dari haiwan korban. Baiklah, cara yang keempat pula ialah pembayaran dan pentadbiran. Sebagai contoh, urus pembayaran dan pentadbiran yang diperlukan mengikut kebiasaan dan peraturan tempat. Ini mungkin termasuk pembayaran cukai atau caj pentadbiran lain yang berkaitan dengan proses korban dan akikah. Baiklah, cara yang seterusnya ialah pelaksanaan ritual. Contohnya, kita perlu pastikan untuk melaksanakan ritual korban itu dan akikah mengikut panduan agama Islam, iaitu ini termasuk niat, pemotongan haiwan dengan betul dan pengedaran daging kepada penerima yang layak. Di samping itu, cara seterusnya ialah pengawasan dan pengawalan.
kita perlu pastikan seluruh proses dijalankan dengan pengawasan yang sewajarnya untuk memastikan tindakan yang diambil itu mematuhi prinsip-prinsip syariah dan peraturan tempatan. Cara pelaksanaan yang terakhir ialah keterlibatan lembaga amil. Sebagai contoh, untuk memastikan pengedaran daging dilakukan secara adil dan mengikut prinsip zakat, melibatkan lembaga amil yang dipercayai boleh menjadi langkah yang baik. Secara kesimpulannya, dengan memperhatikan cara-cara yang telah saya lontarkan ini, pelaksanaan korban dan akikah di luar negara dapat dilakukan dengan lancar mengikut prinsip-prinsip agama Islam dan peraturan tempatan. Organisasi yang sediakan perkhidmatan korban ke luar negara sebenarnya banyak. Cuma ada 3 yang jadi sasaran, yang jadi pilihan rakyat Malaysia. Satu, Pertubuhan Sukarelawan Adinia. Mungkin nama ni baru bagi setengah orang, tapi sebenarnya organisasi ni dah beroperasi daripada 1985, yang mana negara yang terima perkhidmatan agihan daging daripada organisasi ni adalah macam daripada Malaysia sendiri, dalam Malaysia sendiri, Indonesia, Thailand, Bangladesh, Kemboja dan Myanmar. Yang kedua adalah organisasi Ikhlas. Nama dia pendek je. Tapi perkhidmatan dia sampai ke benua Afrika. Organisasi bukan kerajaan Ikhlas ni dimiliki sepenuhnya oleh Asia dan mungkin nampak macam baru, tapi sebenarnya operasi dia tu sudah lebih 10 tahun pengalaman. Negara yang jadi sasaran pengagihan daging korban ni, kalau di benua Asia, dia ada Thailand, Kemboja dan Bangladesh, dan perkhidmatan dia sudah melebihi ke luar benua Asia dan telah sampai ke benua Afrika, yang mana negara yang dapat daging daripada organisasi ini adalah negara Chad. Dengan kalau di benua Afrika, organisasi Ikhlas ni disediakan perkhidmatan pengagihan daging korban ke negara macam Mali, Chad, Somalia dan Tanzania. Kalau untuk kes pelarian pula, Ikhlas, organisasi Ikhlas ni pun turut sediakan khidmat pengagihan daging korban untuk pelarian di kem pelarian Rohingya di Myanmar, Bangladesh, dengan kem pelarian Dadaab di sempadan Somalia dan Penang. Organisasi bukan kerajaan terakhir yang saya boleh senaraikan kat sini, organisasi Persediaan Gizi Korban Sdn Bhd. Itu kan mungkin organisasinya agak lazim dan sering kali didengar oleh masyarakat Malaysia, tapi sebenarnya organisasi ini baru jadi tubuhkan 2 tahun lepas, iaitu pada 3 April 2007, yang mana gizi korbannya selain daripada sediakan perkhidmatan pengagihan daging korban dan akikah, dia juga turut sediakan perkhidmatan pembayaran fidyah, derma dan wakaf. Negara yang disasarkan oleh gizi korban adalah negara Chad, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kemboja dan lain-lain. Fenomena korban di luar negara berbeza-beza dengan negara Malaysia. Ia bergantung dengan konteks sosial, budaya, agama dalam sesebuah negara tersebut. Terdapat beberapa negara yang mempunyai komuniti Muslim yang banyak dan mereka mengamalkan amalan yang membuat korban tu secara berkumpulan atau secara ramai. Maka dalam beberapa buah negara yang mempunyai komuniti Muslim yang terlalu kecil, maka mereka akan mengamalkan pengorbanan atau melakukan amalan korban tu dalam kuantiti yang kecil atau dalam lingkungan keluarga. Terdapat 4 fenomena di luar negara. Yang pertama, keterlibatan komuniti. Yang kedua, penyesuaian dengan peraturan dan tempatan. Yang ketiga adalah pelbagai tradisi. Dan yang terakhir, keempat, iaitu keterlibatan teknologi. Fenomena korban di luar negara juga boleh dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor politik dan dipengaruhi oleh faktor sosial yang berada di dalam sesebuah negara tersebut. Oleh itu, pertumbuhan dan perkembangan komuniti Muslim juga dapat dipengaruhi dalam sesuatu kawasan ataupun sesuatu
binaan komuniti sama ada kecil ataupun besar.